Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 1 Januari 2024. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tumpahin Sri Abdul Taib Mahmud, optimis negeri ini dapat mencapai sasaran ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2030 menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Beliau dalam perutusan Tahun Baharu 2024 berkata, menerusi PCDS 2030, Sarawak akan terus fokus kepada industri pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan dan perlombongan. Ia dilakukan melalui transformasi digital, inovasi, pendidikan serta tenaga boleh diperbaharui dan tenaga hijau. Masa depan Sarawak juga bergantung pada kecekapan dan komitmen rakyatnya yang perlu terus komited dan berazam untuk bekerja lebih keras mencapai matlamat pembangunan serta cabaran akan datang. Jelas beliau, tanggungjawab membangunkan Sarawak bukan terletak pada kerajaan sahaja. Sebaliknya, sektor swasta yang terdiri daripada perusahaan besar dan kecil juga perlu menyahut cabaran dan bekerjasama dengan kerajaan bagi mencapai agenda pembangunan. Dalam pada itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib menyeru semua pihak melakukan yang lebih baik untuk melonjakkan Sarawak ke tahap pembangunan lebih tinggi serta tidak boleh berpuas hati dan leka dengan kejayaan yang sudah diperoleh ketika ini. Dalam perutusan berkenaan, beliau dan keluarga mengucapkan selamat Tahun Baru 2024 kepada seluruh rakyat Sarawak dan berharap Sarawak terus maju pada masa akan datang. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, dalam mesej Tahun Baru 2024, para pejabat awam negeri terus diberi pelbagai peluang, kekuatan dan kesihatan. Beliau juga mengajak pejabat awam Sarawak terus bekerja sebagai sebuah pasukan untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi dan cemerlang. Beliau percaya pada 2024 penjawat awam Sarawak mampu menghadapi sebarang cabaran selain berupaya meningkatkan mutu perkhidmatan. Pada masa sama, mahu penjawat awam merebut setiap peluang baharu untuk mencahayakan aspirasi Sarawak sebagai negeri maju menjelang 2030 di bawah kepimpinan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua penjawat awam negeri atas kerja keras dan dedikasi mereka selama ini. Kawasan Barat Sarawak mula merasakan cuaca lembap berikutan hujan pada awal pagi sehingga lewat tengah hari semalam. Hari ini cuaca juga diramalkan hujan pada sebelah pagi dan malam. Jabatan Meteorologi turut meramalkan kawasan Barat Sarawak yang meliputi Kuching, Sermahan dan Serian dijangka mengalami cuaca signifikan bermula minggu ini. Justru itu, orang ramai diminta lebih berwaspada dan peka terhadap sebarang maklumat terkini yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Secara keseluruhannya bagi negeri Sarawak bagi Sarawak, kita boleh katakan bahawa cuaca ini mungkin berlanjutan sampai ke bulan Februari bulan Februari. Tapi untuk kita di bahagian Kuching atau bahagian Barat Sarawak ini, kita mungkin reda penghujung Januari, mungkin kita agak reda sedikitlah, di mana cuaca tersebut mula berpindah ke utara Sarawak. Cuaca signifikan merujuk kepada taburan hujan yang tinggi serta berpotensi untuk membawa impak kepada aktiviti harian manusia. Ramalan awal Jabatan Meteorologi juga menjangkakan Sarawak menerima purata hujan melebihi kelaziman bermula Januari ini dan ia berisiko menyebabkan berlaku kenaikan air. Sementara itu, sebanyak 627 pusat pemindahan sementara telah dikenal pasti dan telah dipersiapkan di seluruh Sarawak dengan keseluruhan kapasiti 162,000 orang. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pengkalan hadapan juga telah dilengkapkan dengan bekalan makanan kering dan keperluan lain, terutama bagi kawasan yang jauh dan sukar diakses. Statistik dari segi misalnya pembekal makanan, caterers, dari segi pembekal makanan kering misalnya, kemudian dari segi transportation, yang ini semua sudah bersedia. Telah dibincang dan diputuskan dalam jawatan kuasa bencana peringkat negeri, peringkat bahagian dan daerah.
Walaupun tumpuan persediaan ketika ini adalah di kawasan selatan Sarawak, Datuk Seri Fatimah berkata tahap kesiapsiagaan telah dipertingkatkan sepenuhnya di semua bahagian dan daerah di negeri ini. Kerajaan Sarawak pada Belanjawan 2024 pula telah memperuntukkan sejumlah RM53 juta untuk pelbagai bantuan kebajikan termasuk bantuan bencana. Projek tebingan Sungai Medamit di Limbang yang ketika ini sedang dalam pembinaan bakal menyediakan kemudahan kepada penduduk untuk menganjurkan pelbagai aktiviti seperti sukan air dan acara-acara lain. Ia juga akan menjadi salah satu tarikan pelancong di Pekan Medamit. Dibangunkan oleh Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA, pelaksanaan projek itu berjalan mengikut jadual dan dijangka siap tahun depan. Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rikoda dalam perkongsian di laman Facebook berkata, projek itu bukan sahaja sebagai pusat penganjuran pelbagai acara seperti regata dan perlumbaan berlaju, malah memberi akses kepada kampung-kampung berdekatan. Penyediaan pelbagai kemudahan seperti jeti, kawasan kios, tandas awam dan tempat letak kereta bakal memberi impak positif kepada penduduk di Medamit. Ia selari dengan komitmen Rikoda untuk meningkatkan ruang awam dan kesejahteraan masyarakat. Terletak berdekatan Anjung Usahawan Medamit, projek berkenaan juga diyakini memberi kesan positif kepada peniaga kecil. Sejumlah RM134,920 geran daripada unit hal ehwal agama lain, Uni4, telah diluluskan bagi menambah baik sekolah jenis kebangsaan SJK Samhab Hin, salah sebuah sekolah mubalik di Kuching. Cek geran tersebut telah diserahkan oleh Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap, kepada pihak lembaga sekolah SJK Samhab Hin. Beliau dalam satu kenyataan berharap dana tersebut dapat digunakan untuk menambah baik prasarana sekolah selain menyediakan kelengkapan yang diperlukan. Dengan itu, beliau percaya sekolah berkenaan akan dapat menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif kepada murid dan para guru. Sementara itu, di Serian, 2 sekolah mubalik di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja turut menerima sumbangan dana Uni4 berjumlah RM256,000. 2 sekolah tersebut adalah Sekolah Kebangsaan St. Patrick Tangga dan Sekolah Kebangsaan St. Henry Selabi. Kedua-dua sekolah berkenaan masing-masing menerima cek berjumlah RM128,000 yang disampaikan Adun Bukit Semuja, John Ilus. Dalam pada itu, Gereja St. Luke di Seri Aman turut menerima peruntukan berjumlah RM30,000 daripada Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan. Beliau mengumumkan dana tersebut semasa hadir Majlis Makan Malam sempena ulang tahun ke-160 Gereja St. Luke yang diadakan di Seri Aman baru-baru ini. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Kami di RTM Sarawak mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu 2024. Baik seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.